Kalau ada perasan cara kami duduk pun dah berlainan. Nampak tak? Saya duduk dalam keadaan tegap. Bukannya kita tengok tentera tadi duduk tegap, kita duduk tegap. Tak. Sebab apa? Sebab kita tengok doktor kat sebelah kita duduk macam ni. Jadi kita kena jaga kita punya tulang belakang. Kita kata orang apa? Tulang belakang ni nak pakai lama orang cakap kan. Betul. Tapi kalau kita lihatkan, kita nak bawakan hari ini, sakit tulang belakang ni boleh juga menyerang golongan muda. Macam Sofia sebut tadi 30-an kan? 30-an, kadang 20-an pun dah boleh ada juga simptom-simptom sakit belakang tu. Itu apa sebenarnya yang menjadi punca kan? Kita akan tahu. Dan kita akan berbincang terus bersama dengan Dr. Abdul Hadi Hussein, pakar bedah ortopedik. Assalamualaikum Doktor. Dan juga kita bersama dengan Puan Nuranisa Zulkafli dan Puan Lydia Ho Hui Lee, di mana Puan Nuranisa Ketua Unit Fizioterapi dan Puan Lydia adalah ahli fizioterapi. Terima kasih meluangkan masa. Mungkin sebelum kita melakukan demo sebentar saja lagi, cara untuk menjaga tulang belakang kita. Doktor, kita buka tibah dulu sikit. Kenapa orang muda sekarang ni, zaman sekarang ni, sakit belakang je kerja? Okey. Kenapa? Cara duduk salah ke? Aktif sangat. Tak, actually sakit belakang ni quite common actually. Sebab apa? Sebab kita penggunaan belakang kita guna hari-hari. Jadi apa yang jadi, dia ada certain pergerakan yang menyebabkan kita punya mendatangkan sakit lah. Certain pergerakan. Jadi kita punya tulang belakang ni dia ada structures, sama ada tulang, lepas tu dia ada tisu lembut yang kita panggil disc. Dan disc ni dia lebih apa kita panggil fleksibel. Jadi membolehkan kita tunduk, bongkok dan sebagainya. Jadi pergerakan disc ini kadang-kadang dia ada kita panggil threshold ataupun limit dia. Tahap dia. Jadi yang ini penting untuk kita jaga supaya dia tidak overshoot the threshold. Sebab bila jadi overshoot the threshold, jadi apa yang terjadi, tisu lembut ataupun disc tu akan menjadi boleh jadi pecah. Dan kita boleh panggil macam setengah orang kita panggil slip disc lah. Slip disc. Apart from that, ada juga kadang-kadang muscle imbalance. Kadang-kadang sebab muscle kita belakang kita bekerja dalam 18 jam sehari. Menegakkan badan kita. Kan? Dia sentiasa tegak belakang. So apa yang terjadi bila kita jadi macam tu, dia punya muscle tu dia bergerak bekerja lebih. Cuma berehat masa kita tidur. Ini apa doktor ni yang sekarang ni tengah kita tunjukkan ni? Okey, yang dalam gambar ni actually ni lebih pada slip disc lah. Yang kita tengok dua tempat yang tu ada slip disc. Tidak terlalu teruk, tetapi kita lihat bahagian atas itu discnya masih lagi cantik. Masih lagi cantik. Dia ada yang putih dan kemudian sekelilingnya kita panggil hitam, iaitu di punya kantung dia. Di bahagian yang bawah itu kita lihat bahagian yang putih itu kurang. Dia dah berkurangan. Dan kita tengok ada yang telah terkeluar sedikit ke bahagian belakang. Kan? Dan yang paling bawah itu pun terjadi yang sama. So ini sebagai contoh yang kita lihat sebagai slip disc lah. Jadi kita tak naklah sampai jadi macam tu ya doktor. Jadi penjagaan tu amat penting sebenarnya. Itulah nak cakap tentang penjagaan lah ni. Kita tahu sekarang ni orang-orang muda sekarang ni kan aktiviti harian mereka ni pun kita dah tahu dah. Kehidupan seharian pun lasak. Dan sekarang ni juga ada budak-budak muda sekarang ni yang lebih kata orang tu duduk di depan PC terlalu lama dalam keadaan main game, bengkok pun boleh juga menyebabkan berlakunya kesakitan di tulang belakang kan. Betul. Jadi nak tahulah kan, mungkin sekarang ni ikutkan peredaran zaman memang sekarang ni sakit tulang belakang ni memang dah menyerang golongan muda ke, ikut kepada aktiviti harian ke, pekerjaan ke, atau macam mana? Dia lebih sebenarnya pada pendapat saya lebih kepada awareness. Sebab selama ni awareness sekarang ni lebih zaman dulu kemungkinan besar ada orang sakit tulang belakang juga. Tetapi dia kebanyakan masa dia akan resolve sendiri dan mereka selalunya tidak meneruskan untuk cari rawatan. Tapi di masa sekarang ni kan, bila kita sakit saja dan kita akan lihat bahawa dah mula sakit, dan dalam kebanyakan masa kadang-kadang tu dia agak lama sedikit. Jadi bila dia sudah agak lama dan tidak resolve dengan rawatan yang biasa, dan mula mencari rawatan yang lebih lanjut lah. Baik doktor, saya sebenarnya tertanya sebab ada bila kita melihat ni mereka yang betul-betul bergerak aktif, yang bersukan dan sebagainya, yang mungkin kuat bekerja lah ya. Ada yang selalu dapat slip disc dan sebagainya. Tapi ada juga mereka yang mungkin hidup kehidupan yang
tidak begitu aktif. Sedentary. Pun boleh kena juga masalah. Adakah ni dua situasi yang berbeza? Mungkin otot atau masa yang tak diaktifkan ataupun mungkin kita terlampau overuse tulang kita. Macam mana tu? Bagi mereka yang agak aktif, kan, agak aktif dalam pekerjaan, especially exercise, kan, apa yang terjadi di mana kita punya penggunaan tu di consider lebih lah. Salah satu yang bagus, dia aktif tetapi dalam within the limit. Jadi bila within the limit, insyaAllah apa yang terjadi, kesakitan tulang belakang tu biasanya jarang terjadi. Bagi yang duduk yang kita panggil sedentary lifestyle, maknanya kebanyakan masa duduk di depan PC, main telefon. So benda-benda ni dia tidak banyak pergerakan. Jadi bila tidak banyak pergerakan, apa yang terjadi, kita punya belakang tu boleh menyebabkan dipanggil tidak banyak pergerakan, yang muscle kita dia jadi fatigue. Sebab perlu di kedudukan yang sama dalam tempoh yang agak panjang. Jadi yang tu yang menyebabkan kita ni. Kita dah tanya dekat ketua unit fisio ni lah. Saya tengok muka dia dah tak sabar nak tanya soalan ni. Bila lah nak tanya saya kan. Okey, ni saya tanya sekarang ni. Nak tanya kes-kes yang dirawat ataupun yang telah pun Puan Nur Anisah lakukan kan dalam proses rawatan mereka yang terkena sakit belakang ni. Sebenarnya sakit belakang ni untuk proses rawatannya tu bahagian mana yang kita tu belakang kan, tulang belakang, tapi bahagian mana, atas, bawah, kiri, kanan, macam mana? Untuk kes-kes yang kami terima di Hospital Tawakal sendiri, daripada tulang belakang tu memang kita ada daripada leher, toraks, lambar dan bahagian punggung kan. Inilah bahagian punggung. Bahagian punggung. So setiap segmen tu memang ada dia punya kecederaan. Boleh pegang? Boleh. Kecederaan yang biasanya terjadi di bahagian mana? Biasanya bahagian lower back lah, lambar. So macam Dr. Hadi cakap tadi, memang kebanyakannya disebabkan oleh posture ataupun cara kita mengekalkan posture itu sendirilah. Kita duduk lama, sedentary lifestyle, yang akan menyebabkan kecederaan di bahagian lower back itulah. Dan mungkin adakah terdapatnya faktor genetik ke atau faktor ibu-ibu yang lepas ialah melahirkan anak dan sebagainya yang mungkin menjadikan faktor kalsium ke yang melemahkan tulang belakang tu, ada tak? Mungkin spekulasinya banyak. Tulang darah kalau untuk ibu-ibu yang mengandung atau melahirkan anak, mungkin ada masalah tulang belakang jugalah, sebab masa dia mengandung, sarat tu, masa tengah sarat tu, kita punya curvature ataupun lengkungan tulang belakang tu dah berubah sedikit. So kita punya otot-otot, soft tissue pun akan terefek ataupun terjadinya kecederaan di situ. So memang ada kaitan lah untuk orang yang mengandung dan melahirkan anak dengan sakit belakang. Teringat sarat 10 bulan saya tempoh hari. Sakit sampai hari ni. Tapi adakah terdapatnya macam kata simptom-simptom awal yang mungkin sebenarnya sakit belakang tu boleh dicari kita penyelesaian dan sebagainya, jumpa doktor awal sebagainya, tapi mungkin kita buat ada sebarang simptom. Adakah terdapatnya early simptom awal? Siapa? Doktor? Okey. So simptom-simptom awal ni biasanya dia bermula dengan di mana belakang kita terasa agak keras. Agak keras, dia kata panggil stiff lah. Dan itu antara simptom-simptom awal, dan biasanya ini melibatkan posture lah. Posture kebanyakan ada setengah yang suka duduk begini kan. Kan, jadi bila duduk begini, jadi curvature belakang kita akan jadi lebih membengkok dan dia tidak boleh sustain dalam satu tempoh yang panjang lah. Kan? So sepatutnya bila posture kita kena duduk tegak begini dalam keadaan relax, tetapi tidak terlalu panggil tidak terlalu rigid. Jadi kita tak boleh rigid begini begitu sahajalah. Jadi relax. Dan relax tetapi tegak.
Okey, tapi doktor tengok saya sekarang duduk relax ke? Okey. Ya. Biasa tak ada macam ni. Kawan-kawan tak ada. Macam ni. Tunjukkan sikit lah kan. Okey, Okey, kita nak tunjuk kepada dah. Demo Demo? Okey, demo teknik fisio nanti. Okey, jom kita gerak ke sana. Meja pun kami dah sediakan. Duduk sana. Jom doktor sekali. Ya, silakan. Okey, jadi kita nak tahulah kan bila mana agaknya badan kita sakit untuk kita nak berjumpa dengan pakar fisioterapi ni. Doktor boleh ke sini? Okey. Jadi siapa? Oh, okey, model ada. Okey. Okey. Soalan pertama. Bila masa yang kita nak tahu yang kita harus berjumpa dengan fisioterapi ni? Sakit yang macam mana? Selalunya biasa pesakit akan bertemu dengan konsultan dululah. Doktor akan check, assess, dan bila perlukan fizio, masa tu diorang akan datanglah untuk mendapatkan rawatan, sebab fizio konservatif punya treatment kan, rawatan. Baik. So doktor akan decide lah. Okey. Baik doktor, apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kondisi pesakit kita dan demo apa yang kita akan lihat ni? Ini apa yang kedudukan sekarang ni, kebiasaannya sekarang ni kebanyakan orang bekerja dalam duduk dalam satu tempoh masa yang lama. Okey, dekat pejabat ni. Yes, dekat pejabat kan. Jadi apa yang kita perlu buat is kita perlu nombor pertama sekali kita perlu posture kena betul. Posture kena betul. Dan biasanya yang kedua, di antara masa tu kalau boleh jangan terlalu lama. Mungkin dalam 1-2 jam kita kena bangun sebentar, buat stretching sedikit. So ini untuk mengelakkan kita panggil persistent pressure pada kita punya tulang belakang. So ini adalah posture sebenar. Posture nanti dia akan Tapi salah satu lagi faktor kerusi pun main keperanan juga. Ya. Kerusi juga memberi kebanyakan sekarang perlukan kita panggil lebih baik dan mendapatkan kita panggil ergonomic chair. Ergonomic chair. Seperti? Di sini boleh. Alhamdulillah boleh ni. Boleh. Untuk ketinggian dia, just nice lah. Baguslah. Kita boleh mulakan demo ni sebab dia masa pun masih semakin suntuk. Okey, selalunya dalam kebanyakan pesakit yang datang adalah pekerja di office. So selalu komplain yang diorang akan bagi, kita tak sempat nak exercise kat rumah, kita tak ada masa. So sebenarnya interval yang macam Dr. Hadi cakap tadi, kita boleh selitkan dengan regangan-regangan lah. Okey, so saya bagi beberapa regangan exercise untuk dilakukan di office, di pejabat. Okey, silakan. Okey, kita akan start dengan bahagian leher dengan shoulder, bahu. Okey, go up. Okay, letakkan tangan di belakang and make sure kita punya dagu ke atas dan cuba regangkan ke belakang semaksimum yang boleh. Okay. So you akan rasa regangan dekat depan lah. Sebab bila kita on komputer, kita akan bawa badan kita ke depan, center. So kita kena regangkan, kita kena reverse. Okay. So itu nombor 1. Nombor 2, okey, untuk bahagian sisi badan, kita kita lakukan pergerakan twist ataupun pusing. Pusingan, okey. Penonton boleh ikut di rumah. Yes, boleh ikut. Okey. Kalau tak sakit belakang. So make sure kita akan rasa regangan di tempat yang belakang ni lah. Okey. Setiap regangan you kena hold ataupun 5 saat. Dalam 5 saat hingga 15 saat macam tu, okey. So dua-dua belah you boleh buat. Okey, make sure badan mesti tegak, okey? Badan mesti tegak. Okey. Jadi kita kena rasa pressure di bahagian belakang. Yes, sebab you duduk lama, you hold the position kan. So badan kita akan rasa keras macam Dr. Hadi cakap tadi kan. So, turn, pusing ke kanan dan ke kiri. Hold 5 sampai 10, 15 saat macam tu. Okey. Yang ketiga, this one agak seterusnya agak ni sikitlah, tapi dia sangat efektif untuk computer user. Okey. So you boleh panjangkan ke belakang. Ke belakang. Okay. And then letak tangan dekat situ tengkuk. You akan rasakan regangan pada sepanjang you punya tulang belakang. So you hold 5 hingga 15 saat. Okey. Baik, ini antara senaman yang boleh kita lakukan. Semudah-mudahnya. Senaman mudah ya. Senang je, duduk je. Jadi sesiapa saja boleh lakukan, wanita atau lelaki. Yes. Kanak-kanak boleh? Kalau dia boleh buat, dia boleh buat. Okey. Okey, jadi apa kata-kata yang mungkin doktor boleh berikan kepada penonton supaya mereka bersama-sama dapat menjaga tulang belakang? Silakan. Yang paling penting sekali ialah penjagaan posture lah. Posture di mana kita kedudukan kita, sama ada kita berdiri atau duduk. Jadi kita boleh, kalau boleh tegak dengan selalu membongkok. Kan, yang membongkok. Dan kalau perlu membongkok dalam satu tempoh, buat dalam satu tempoh yang pendek sahaja, kan. Dan
dan of course mungkin dalam setiap setengah jam ke 1 jam buat stretching yang seperti yang diajarkan tadi. Stretching ni satu boleh menyebabkan belakang kita yang muscle belakang kita tu yang agak keras tu dia akan jadi lembut balik kan, dan dengan cara itu apa yang terjadi, sakit kita di belakang tu dia akan berkurangan. Dan benda ni kita kena buat sentiasa. Dan insya-Allah dengan cara ni dari segi lifespan tulang belakang kita, insya-Allah dia akan lebih lama. Insya-Allah. Postur kami betul kan? Insya-Allah. Boleh. Tak ada bongkok kan. Dia jangan bongkok. Kita nak cakap ni bukan saja untuk mereka yang melakukan aktiviti pekerjaan di pejabat, tetapi kalau anda memandu dalam tempoh yang terlalu lama pun boleh juga menyebabkan sakit tulang belakang kan. Masak ke dapur lama ke kan. Okey, ucapkan terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Hadi Hussein, pakar bedah ortopedik daripada Hospital Pakar KPJ Tawakal KL, bersama-sama dengan dua orang yang berada di depan saya ini. Namanya mana? Nur Anissa Zulkafli, Ketua Unit Fisioterapi, dan juga Lydia Lohoili, Ahli Fisioterapi. Terima kasih tunjukkan kepada kita demonstrasi cara untuk regangan kita punya tulang belakang ni.